termokimia. Alright. Okay, Assalamualaikum semua. Hari ni kita masuk bab 5 iaitu termokimia. Right. Sebelum ni kamu sudah belajar reaksi logam. Okay, itu ada hubung kait dengan yang bab kali ni lah. Alright. Okay, so kamu tengok dalam gambar ni. Sesuatu proses tu terjadi, mesti ada sebab dia. Kamu rasa agak-agak sebab apa ni? Ya, okay, good, betul. So ni ada melibatkan proses kimia lah, sebab tu dia ada berkaitan dengan tajuk iaitu termokimia. Okay, proses kimia yang berlaku di mana logam, terutamanya besi, dia akan berlakunya proses pengkaratan itulah bila terkenanya oksigen dan campuran air. Right? Apakah proses yang terlibat dan berdasarkan rajah di sebelah? So kita akan tengok bagaimana proses tersebut berlaku. Apakah proses tersebut melibatkan perubahan haba? So yang kamu rasa kat sini seperti Ali cakap tadi, disebabkan apa Ali? Panas? Cahaya matahari. Okay. So cahaya matahari itu kategori haba ke atau bukan haba? Ya. Yeah. Alright. So ini adalah atas sebab faktor proses kimia lah. Alright. Sebab ada bahan-bahan dia akan mudah bertindak balas atas setiap proses yang berlaku, campuran yang berlaku. So dia bukan sesuatu yang ambil masa cepat lah. Dia ada ambil masa slow lah. Ada yang dia punya tindak balas termokimia tu cepat, ada yang bertindak balas dengan amat perlahan. Depend pada jenis logam tu. Alright. So pengenalannya, kita akan tengoklah apa itu termokimia, bab termokimia. Setiap tindak balas disertai dengan perubahan bentuk tenaga. Maksudnya kamu kena faham dia adalah disebabkan perubahan bentuk tenaga. Macam contohnya tenaga kimia diubah kepada tenaga elektrik. Tenaga cahaya diubah kepada tenaga kimia. Ini adalah proses yang dah terbentuk dari terwujudnya bumi inilah. Alright. Elektrik tu tak semestinya kamu elektrik yang kamu gunakan sekarang ni lah. Dia electric. Dia ada satu proses dia tu. Bagaimana elektrik ni berlaku. Alright. Walau bagaimanapun setiap tindak balas kimia berlaku, tenaga kimia yang tersimpan dalam bahan tindak balas lazim ditukarkan kepada tenaga haba yang dibebaskan ke persekitaran. Ada pertanyaan tak untuk pengenalan ni? Cikgu, termokimia tu apa? Termokimia itu seperti cikgu cakap adalah tindak balas kimia. Dia adalah tindak balas kimia. Okay? Proses terjadinya sesuatu perubahan permukaan bentuk semua benda tu. Itu termokimia. Dia ada perubahan tenaga kimia tu semua. So ini yang kamu akan belajarlah bagaimana proses tu semua. Selain tu ada pertanyaan untuk pengenalan? Sebelum cikgu teruskan ke slide ya. Okay. Alright. So inilah termokimia. Termokimia ialah kajian tentang perubahan haba semasa tindak balas kimia berlaku. Okey, seperti yang cikgu cakap adalah tindak balas kimia itu disebabkan haba, macam Hadli cakap tadi, cahaya matahari kan Hadli kan? Okey, semasa tindak balas berlaku, haba mungkin diserap atau dibebaskan ke persekitaran. Maksudnya dia terbahagi kepada dua jugalah, iaitu sama ada dia menyerap atau dia bahan kimikal tu dibebaskan ke persekitaran. Kita akan tengok je lah. Penyerapan dan pembebasan haba dapat diperhatikan semasa tindak balas melalui perubahan suhu dan boleh diukur menggunakan termometer. Okey, ini adalah proses dia. Kita boleh gunakan termometer untuk mengukur perubahan haba itulah sama ada penyerapan atau pembebasan. Okey. So macam contohnya dalam sudut kontra warna juga. So warna apa yang akan menyerap haba lebih banyak? Hitam. Yes. Warna yang kurang menyerap haba? Putih. Ya. Okey, so kamu perhatikan tak negara-negara kawasan yang beriklim panas ekstrim seperti Arab, pakaian apa yang diorang selalu pakai? Putih. Ya. Sebab tu bila kita pergi haji pun kita digalakkan pakai kain warna putih. Itu disebabkan penyerapan haba itu adalah kurang. Dia akan tak sepanas yang apa. Cuba kamu pergi waktu tengah hari, kamu pakai baju warna hitam, kamu rasalah bahangnya macam mana?
Dan cuba pula kamu buat eksperimen sendirilah kalau kamu nak tengok perbezaan antara bahan yang boleh menyerap haba dengan tidak boleh haba tu. Yang paling mudah yang kamu buat adalah pakai baju hitam dan baju putih. Kamu sendiri akan dapat rasa perbezaan perubahan haba tu mengikut kadar penyerapan ataupun kadar pembebasan haba tu. Alright. So dia terbahagi kepada dua lah tindak balas kimia ni, iaitu tindak balas eksotermik dan endotermik. Okay, yang ni kita akan tengoklah macam mana perbezaan antara dua tindak balas ni. Okay. So ada yang kamu nak tanya tak berkaitan dengan perubahan haba setakat ni? Iaitu termokimia. So kamu kena faham, termokimia ialah kajian tentang perubahan haba semasa tindak balas kimia berlaku. Itu termokimia. Termo tu merujuk kepada tenaga haba lah, haba dengan kimia, tindak balas dua-dua tu. Gabungan tu jadilah termokimia. Ada pertanyaan? Ada Ramadan? Ada ke tak ada? Ada, cikgu. Okay. Alright, so kita akan tengoklah dua jenis tindak balas kimia ni. Tindak balas eksotermik dan endotermik. Okay, inilah dia. Definisi tindak balas eksotermik, tindak balas kimia yang membebaskan haba ke persekitaran. Okay, maksudnya suhu persekitaran meningkat. Okay, macam contohnya haba tu dari satu objek. Okay, dia bebaskan di kawasan sekitar akan menyebabkan haba di sekitar menjadi meningkat. Okay, agak-agak kamu apa objek yang membebaskan haba? Ceria tu. No, itu ya cerik tu benda yang bukan, maksud cikgu objek yang membebaskan haba. Sauna. Sauna. Okey. Cikgu kan? Gas apa tu? Gas macam mana lah cakap? Gas macam yang gas tu yang dapur tu. Gas dapur. Ya ke gas tu panas? Are you sure gas dapur tu panas? Pernah pegang tak? Saya rasa besi je, cikgu, besi. Sebab dia panas. Besi bila kena cahaya matahari dia panas. Okey. Gelas lagi. Alright. Okey, sejujurnya benda yang boleh menyebarkan haba, kamu perasan tak? Bila cuaca panas melampau, okey, panas melampau, tapi bila hujan berlaku, kenapa haba tu makin naik? Kenapa kamu akan rasa panas mula-mula sebelum hujan lama kan? Di permulaan awal hujan, kamu akan rasa panas dalam rumah. Kenapa? Sebab apa dia? Haba tu keluar dari mana? Daripada tanah. Yes. Correct. Betul. Tepat sekali. Okey. Macam contohnya dekat permukaan tanah, kita akan menyerap haba tau. Permukaan tanah tu akan menyerap haba. Okey. Bila berlakunya hujan, kamu akan rasa haba tu akan naik dalam rumah kamu sebab permukaan rumah kita tidak ada kena air tu kan. So dari situlah haba tu akan keluar. Okey. Itu yang menyebabkan kalau kamu perasan bila time hujan, kalau jangan buka kipas mula-mula tu, kamu akan rasa satu bahang yang lain macam. Sebelum lama-lama tu baru dia akan hilanglah rasa panas tu. Dan objek yang paling mudah menyerap haba apa benda? Menyerap apa? Paling mudah. Yang akan boleh menyimpan haba tu lama. Apa benda? Awal. Jangan buat lawak Ramadan. Apa paling mudah? Saya rasa besi je, cikgu. Ya, besi. Sebab tu besi digunakan sebagai medium untuk benda-benda barang-barang yang kita untuk gunakan untuk barang dapur, barang masak sebab dia akan menyimpan haba lebih lama daripada objek-objek lain. Kalau kaca pula, kenapa orang tak guna? Kaca pun boleh menyerap haba juga. Sebab kaca tak dapat tahan dia punya haba. Ya. Kaca dia ada satu tahap di mana dia akan berkecai, pecah. Bila dia dah tak mampu menampung tahap haba tu. Sebab tu kalau kamu perasan, kamu buatlah eksperimen di mana kamu letak air panas semula, okay, dalam balang kaca dan cuba kamu letak ketulan ais. Apa akan jadi kat kaca tu? Cahaya. Ya. Sebab dia tak mampu menghandle satu perubahan cuaca yang elok. Perubahan cuaca yang mendadak. Macam contohnya kalau besi dia boleh.
Kalau macam contohnya kamu masak-masak gunakan periuk kamu punya kuali tu semua kan. Kamu basuh dengan air, dia tak akan berlaku efek yang macam kaca. Betul? Ya. Kalau kaca, dia akan bersepai. Okay? Itu perbezaan dia. Boleh faham tak setakat ni? Faham. Okey, macam ni lah. Inilah tindak balas eksotermik. Okey, apabila asid nitrik bertindak balas dengan kalium hidroksida, suhu persekitaran meningkat kerana tenaga haba dibebaskan ke persekitaran. Okey, asid nitrik bila kamu gabung dengan hidrosida ni, dia akan mengeluarkan satu bentuk satu haba tau. Cikgu nak terang pun kita tak boleh nak buat eksperimen. So, dia ni akan menaikkan tahap haba di persekitaran. Okay, sebab tu kamu perasan ni tengok. Ini adalah takat suhu bagi kalium hidroksida. Tak naik lagi kan? Tapi bila kamu campurkan dan kacaukan antara asid nitrik dengan hidroksida, dia akan jadi kalium nitrat. Okay, ni chemical ni dipanggil kalium nitrat. Dia akan membebaskan haba. Sebab tu kamu perasan ni. Termometer bila diukur dia makin naik. Okay? Boleh faham? Ya. Okay, so itu adalah tindak balas antara dua jenis bahan kimia lah, iaitu kimia asid nitrik dan kalium hidroksida. Bila digabungkan dua ni, ingat lagi yang cikgu ajar kamu sebelum ni berkaitan dengan sebatian tu semua, dia akan jadi sebatian lah yang dipanggil sebagai kalium nitrat. Itu campuran dua kimikal. Boleh faham? Ya, cikgu. Ada pertanyaan? Cikgu nak bagi tahu dia punya contoh. Okey, apa? Asid nitrik dah. Benda yang paling senang, asid. Dia adalah jenis bahan kimikal yang ada dalam bahan-bahan tertentu jugalah. Asid nitrik ni dia salah satu jenis asid yang paling kuat jugalah. So dia agak bahaya. Kamu boleh dapati macam okey, asid nitrik ni biasanya banyak digunakan oleh bomber. Cikgu nak terang pun tak boleh Ali sebab dia macam mana? Yang apa je? Dia dalam segi pakaian ke atau segi apa? Okey, asid nitrik dia ada dalam kamu punya tahu klorok tak? Ya. Dia ada dalam klorok. Klorok tu fungsi dia untuk apa? Basuh baju. Baju yang jenis macam mana? Kotor. Biasanya kita pakai klorok untuk baju warna apa? Ya, putih. Untuk buang dia punya kotoran yang kotor kan. Asid nitrik dia adalah sejenis asid penghakis. Kalau kena kadar yang kalau dalam klorok tu bukan kuantiti banyak tau, sikit saja. Dia punya mungkin berapa persen. Tu cikgu tak tahu macam mana dia punya sebatian tu. Sebab cikgu okey. Dia tak banyak, dia ada sikit. Tapi kalau asid nitrik yang original, maksudnya yang tanpa campuran, kalau kena tangan ataupun permukaan, dia akan menghakis. Tahu menghakis tu maksud apa? Okey. Right. So dia akan menghakis. So dia adalah benda berbahaya jugalah. Kalium ni yang hari tu pun ada yang jenis logam punya. Kalium hidroksida ni yang sudah digabungkan. Digabungkan dengan apa agak-agak kalium hidroksida? Masih ingat lagi tak? Are you sure karbon dioksida? Hidrosida. Gabungan antara apa? Okey, tak apa, yang tu kamu cari balik. Okey. Kamu kena ingat dia punya nama belakang tu adalah faktor-faktor gabungan dia. Dia menunjuk apa yang digabungkan. Okey? Di antara dua jenis tu. Sana. Saya tempat kerja, saya ada masuk kerja. Okey, tak apa. Alright, so tadi adalah berkaitan dengan exothermic. Sekarang ni kita akan masuk pula kepada endothermic. Ada pertanyaan berkaitan dengan exothermic tak setakat ni? Dia akan membebaskan haba ke persekitaran. Bukan menyerap haba lah, dia membebaskan haba. Itu untuk exothermic. Dua gabungan ni akan menyebabkan haba tu dibebaskan ke udara. Sebab tu temperature naik. Ada pertanyaan? Okey, boleh faham dah?
Alright. Okay, so kita kalau tak ada pertanyaan, kita akan teruskan kepada pula endotermik lah. So, kalau endotermik ni terbalik. Tindak balas kimia yang menyerap haba daripada persekitaran. Suhu persekitaran menurun. Okay, so bila kamu nak menurunkan, macam contoh tempat kamu punya tempat panas kan, kamu kena gunakan kaedah kimikal ni untuk menyebabkan suhu di persekitaran jadi turun. Okay, iaitu bahan tindak balas kimia yang menyerap haba daripada persekitaran. Jadi, maksudnya haba tu diserap ke dalam bahan kimikal tu. Faham? Tadi macam contoh tadi iaitu kalium nitrat, dia akan membebaskan haba. Maksudnya kawasan persekitaran akan bertambah panas. Tapi kalau yang untuk endotermik ni, dia terbalik. Kamu kena ingat, exo membebaskan, endo masukkan. Endotense kan. Macam contohnya kamu masukkan balik, serap balik ke dalam. Okay. So, kesannya suhu persekitaran menurun. Kalau untuk exo, suhu persekitaran meningkat. Itu saja perbezaan antara dua ni. Ada pertanyaan setakat ni? Definisi ni. Tak ada? Okey, tak apa. Kalau tak ada, tak apa. Kita teruskan dulu. Cikgu tunjukkan. Okey. Iaitu tindak balas endotermik ni adalah apabila kalium sulfat bertindak balas dengan air, suhu persekitaran menurun kerana tenaga haba diserap daripada persekitaran. Inilah yang kamu nampak ni sana. Dia tak tunjuk tulisan dia. Okey, sekejap. Mana yang boleh nampak dah? Yang ni kot. Okey. Right. Okay, yang ni kamu nampak. Yang dimasukkan ni adalah kalium sulfat. Okay, yang ni adalah air biasalah. Okay, setelah dikacau, dia akan jadi ni lah. Menyebabkan haba diserap. Larutan kalium sulfat ni. Okay. So, dia haba tu akan masuk ke dalam. Daripada kamu nampak suhu air dia tinggi kan? So, bila diturunkan, dimasukkan yang kalium sulfat ni, akan menyebabkan suhu menurun. Dia bukan menurun mendadak macam contohnya kamu letak tu kan. Dia terus jadi macam beku. Tak adalah sampai tahap macam tu. Boleh jelas semua? Boleh, Cikgu. Okey, ini adalah contoh tindak balas exothermic. Okey, kita akan tengok macam mana contoh-contoh tindak balas exothermic. Okey, contoh pertama untuk exothermic. Respirasi. Respirasi merupakan salah satu proses exothermic. Ini kerana ia membebaskan tenaga ke persekitaran. Kenapa agak-agak kamu? Kenapa dia membebaskan? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Apa, Cikgu? Kenapa pernafasan kita salah satu faktor membebaskan tenaga haba? Kenapa? Siapa boleh jawab? Sebab bila kita tarik nafas, kita hembus panas. Yes, tepat sekali Ramadan. Bagus, betul itu. Tepat sekali. Yang dibebaskan oleh nafas kita itu apa? Ya, karbon dioksida tu adalah satu tindak balas haba. Sebab tu bila kita hembus nafas, kamu rasa panas kan? Itu pembebasan udara. So kalau kamu hembus nafas keluar, kamu dah bebaskan tenaga haba. Kamu kentut pun membebaskan tenaga haba. Selain sistem pernafasan, agak-agak apa lagi yang membebaskan tenaga haba? Peluh tak? Peluh panas kah? Bukan. Selain daripada respirasi, agak-agak apa? No, air liur tak. Bukan, maksud cikgu di luar daripada sistem respirasi. Apa yang kat tempat sekitar kita yang membebaskan haba? Sekeliling kamu, dalam situasi sekeliling kehidupan seharian kita kan, apa yang agak-agak yang banyak menyumbang kepada pembebasan tenaga haba, benda menyebabkan suhu sekitar je. Of course lah, api tu haba tak? Maksud cikgu, yang kamu gunakan seharian di sekitar. Kipas tak Ali? Kipas lain. Lampu, betul. Satu lagi lampu. Selain lampu?
Okey, tak apa. So yang paling senangnya, semua kenderaan, semua kilang-kilang membebaskan haba. Sebab tu kalau kamu perasan, pemanasan global disebabkan faktor-faktor itulah, iaitu pembebasan tenaga haba lah ke persekitaran. Itu, so yang paling mudah yang kamu nak kaitkan adalah respirasi merupakan salah satu proses eksotermik. Ini kerana ia membebaskan tenaga ke persekitaran daripada sistem pernafasan kita. Okey, boleh jelas yang ni? Boleh cikgu. Alright. Okey. Yang kedua, seperti cikgu cakap tadi, berkaitan dengan sekitar kita. Pembakaran bunga api. Okey. Pembakaran bunga api membebaskan tenaga dalam bentuk tenaga haba ke persekitaran juga. Bunga api panas tak? Ada yang berani pegang? Tak ada yang berani pegang kan? So itu salah satu dia, contoh dua. Okey, contoh tiga yang tadilah yang natrium hidroksida dan air. Tindak balas antara natrium hidroksida dan air akan membebaskan tenaga ke persekitaran menyebabkan suhu larutan meningkat. Bukan sulfat kalau sulfat suhu menurun. Natrium hidroksida naik. Okey? Boleh jelas? Jangan keliru antara dua ni. Natrium naik, natrium hidroksida ni akan menyebabkan suhu naik. Tapi kalium sulfat akan menyebabkan suhu turun. Okey? Boleh jelas? Okey. Alright. Ni contoh 4 pula. Peneutralan. Tindak balas antara larutan natrium hidroksida dan asid hidroklorik akan membebaskan tenaga haba yang meningkatkan suhu larutan meningkat. So yang bahan kimikal ni actually kamu tak payah nak terlampau hafal semua je lah. Kamu just tengok je punya, ingat yang natrium, lepas tu kamu tengok yang belakang je ni, hidroksida ni, dia adalah antara sebab gabungan. Okay, macam hidroklorik ni, gabungan antara klorin dengan air lah. Hidro, itu berkaitan dengan ada air. Kamu kena faham yang tu. Oksida, mesti ada kaitan dengan apa? Ali, dengan apa Ali? Oksida ni. Oksida. Senang cerita kamu tengok. Karbon dioksida. Gabungan antara apa? Yes, oksigen. Pernafasan kita. Okay, sebab tu pernafasan kan kita kita sedut oksigen dan dibebaskan karbon. Okay, karbon tu dia dikutip daripada kamu punya badan lah. Right? Itu ada dalam tingkatan 2 punya sistem respirasi. Tak silap cikgu. Tak belajar lagi. Itu cikgu tak boleh buat apa lah. Hang meloncat tak buat macam mana kan. Kita tak boleh nak cakap benda tu lah. Itu kena belajar sendirilah dulu. Buat sementara waktu. Kalau tak faham kamu boleh je PM cikgu tanya benda tu. Cikgu dengan senang hati akan tunjukkan lah bagi kamu faham yang tu. Alright. So yang 4 contoh ni adalah contoh kepada exothermic. Okay. Kamu boleh ingatlah, kamu cuba hafalkan yang slide cikgu ni. Nanti kamu boleh tengok balik lagi sekali sebab cikgu akan upload dan akan share lagi sekali untuk kawan-kawan kamu yang bekerja tu supaya diorang boleh belajar juga walaupun diorang bekerja. Okay. Ini adalah 4 contoh lah. Kamu boleh cari lagi. Ada juga contoh-contoh lain. Okay, ini antara 4 contoh yang cikgu boleh bagi. Okay, seterusnya kita akan tengok pula contoh tindak balas endotermik pula. Okay, ini adalah proses endotermik yang paling dekat, fotosintesis. Okay. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan menyerap tenaga cahaya daripada matahari untuk menghasilkan glukosa dan oksigen daripada karbon dioksida dan juga air. Kenapa cikgu cakap proses ni akan menyebabkan suhu sekitar jadi sejuk? Siapa boleh fikirkan dia punya link tu? Sebab tumbuhan ada air. No. Kamu kena faham. Dia sedut air, glukosa, cahaya matahari, okay, dan karbon tu untuk menyebabkan sekitar tu jadi sejuk. Sebab apa? Mungkin fokus daripada serap haba yang panas. Dia serap haba ni. Haba tu lah yang berlakunya fotosintesis. Disebabkan fotosintesis punya hasil tu lah yang menyebabkan suhu di sekitar tu turun. Okey, macam ni lah. Antara hutan batu bata dengan hutan semula jadi, tempat mana paling sejuk? Hutan semula jadi. Okey, kenapa? Apa beza? Okey. Hutan batu dengan hutan semula jadi. Apa yang diorang bebaskan? Hutan batu apa dia bebaskan? Hutan semula jadi. Okey, betul.
Oksigen. Kalau hutan batu ni apa dia bebaskan? Haba. Okey. So, batu panas. Ya, batu panas dia lepaskan haba. Okey. Tapi dekat pokok dia akan lepaskan oksigen. Oksigen ni gabungan apa? Hash. Oksigen ni gabungan apa? Bukan, oksigen. Oksigen. Okey. Apa simbol oksigen? O2. Okey. Alright. Nak jadi oksigen ni, apa proses dia? Okey, senang. Ya, fotosintesis. Tapi fotosintesis tu melibatkan, kamu tengok ni apa? Ini apa? Air. Okey, air. Alright. Air ni lah yang menyebabkan dia akan gabungan antara air, okey. Lepas tu proses yang glukosa ni dia akan membuatkan kawasan sejuk sebab oksigen ni bersifat sejuk. Sifatnya adalah sejuk. Yes. Oksigen dia bersifat sejuk. Sebab tu kalau kamu pergi kat mana-mana pokok, kamu cuba duduk kat pokok walaupun seketul pokok dekat situ, sekitar kamu panas, tapi kamu boleh bezakan tak antara rasa sejuk, boleh bezakan tau. Panas yang dekat tak ada pokok dengan panas yang ada pokok. Dia akan mengurangkan kadar suhu tu. Sebab kadar oksigen. Lagi tinggi suatu kadar oksigen, lagi sejuk kawasan tu. Sebab tu kalau kamu pergi kat hutan-hutan, sebab tu hutan-hutan ni sentiasa ada macam buat satu apa? Kalau kamu perasan pokok dia sentiasa berair. Perasan tak? Okay. So kamu cubalah macam contohnya janganlah duduk ni mana Pening ni sebagai tempat yang bandak kan. Kamu try lah sekali-sekala pergi masuk hutan. Kamu tengok persekitaran tu, kamu rasa sendiri perbezaan dia. Okay. Ya, pergi hiking. Okay, hiking ni baik sebab dia kadar oksigen tu lebih banyak daripada kawasan-kawasan bandak. Sebab tu kawasan tu sejuk. Okay. Boleh jelas? Nampak tak? Maksud tak faham? Okey, itu adalah proses lain pula. Okey, tu dia bukan macam mana? Bila suhu tu dah terlampau macam mana? Sejuk, dia akan menyebabkan, kamu tahu kan pembentukan awan ni sebab apa? Air disebabkan dia jadi wap air kan? Okey, itu adalah salah satu faktor dia. Kamu kena faham yang kabus kamu nampak tu sebenarnya itulah kumpulan awan sebenarnya. Okey, cuma dia dalam dekat kawasan yang rendah. Tapi padahal sebenarnya kalau ikutkan, dia biasa akan berlaku dekat kawasan tinggi kan. Kabus-kabus ni, kebiasaan. Betul? Ataupun disebabkan faktor cuaca yang terlampau ekstrim sejuk time tu. Biasa lepas hujan. Sebab haba tu dah apa macam mana, dia dah dinaikkan. Okey, dia bila wap-wap tu dia akan jadi kumpulan awan, dari situ dia akan jadi sejuk dan kamu akan nampak apa macam kabus. Sebab tu kalau kamu perasan, cuba kamu pegang kabus tu, kamu akan rasa wap-wap air. Kamu akan rasa air. Kalau kamu cubalah kamu keluarkan macam naik kereta. Kalau kamu just jalan saja dia tak akan rasa. Tapi cuba kalau kamu naik kenderaan, kamu try letak tangan kamu satu tempat dalam keadaan cuaca yang laju, kamu akan rasa macam air akan menitis dekat tangan kamu. Ya, betul. Okey. Dia bukan kabus yang nipis tau. Kalau kabus yang tebal yang sampai kita agak kurang perlihatan tu. Yang itu kamu akan dapat nampaklah apa benda sebenarnya awan tu. Sebab tu bila awan ni dah terlampau padat, dia akan turun hujan. Sebab dia adalah air. Okey? Sebab ciptaan Tuhan tu memang dah perfect. Dia adalah kitaran. Okey? So kamu faham proses tu, kamu akan tahulah hubung kait proses kimia tu semua. Okey? Ada pertanyaan? Sebelum kita tengok contoh yang seterusnya. Jelas ya? Alright. Okey, seterusnya adalah membakar kek. Kenapa membakar kek boleh jadi menyerap haba? Siapa boleh jawab? Selama masa kek tu ada apa tu tepung ni, apa panggil dia? Baking kek. Bukan.
Bukan tu. Okey, kaedah membakar kek melibatkan penggunaan haba, kan? Kek tu dia akan serap haba untuk masak. Sebab tu kita gunakan ketuhar, kan? Ketuhar ni membebaskan apa? Membebaskan apa? Okey. Alright, haba. So, macam mana dia boleh masak? Sebab dia serap haba tu. Sebab tu kek ni adalah salah satu proses tu, proses endotermik. Okey, kaedah ini menggunakan tindak balas endotermik di mana kek dimasak melalui penyerapan tenaga haba daripada sekitaran ketuhar. Sebab ketuhar kan dia akan menyebabkan haba terkumpul dalam tu, kan? Ya. Okey. Dari situlah dia punya proses adalah proses haba. Okey, dia akan serap haba tu untuk masak. Bukan dia menyerap haba. Kalau dia menyerap haba, dia tak payah nak gunakan ketuhar, kan? Tak payah nak masak dah. Dia akan masak sendiri kalau dia adalah yang mengeluarkan haba. Betul? Sebab dia dah panas. Tapi dia bukan benda yang menghasilkan haba, tapi dia ada penyerap haba. Boleh jelas? Lagi satu sebabkan guna ni guna besi. Besi itu salah satu. Besi adalah salah satu juga yang menyerap haba juga. Betul? Besi menyerap haba dan akan membebaskan haba. Itu kelebihan besi. Faham? Alright. So, ada pertanyaan? Kalau tak ada, cikgu teruskan kepada contoh yang seterusnya. Tak ada? Okey. Okey, contoh seterusnya. Okey, tadi kita bagi dalam keadaan sekitar. Mestilah cikgu kena bagi contoh-contoh yang berkaitan dengan chemical juga, kan? Sebab nama pun termokimia. Kamu kena tahulah bahan-bahan kimia yang wujud. Okey. So, contoh tindak balas yang kamu boleh tengok kat sini adalah amonium klorida dan air. Tindak balas amonium klorida dan air akan menyerap tenaga haba daripada sekitaran yang menyebabkan suhu larutan menurun. Okey. So, bila kamu letak amonium klorida ni, akan menyebabkan keadaan sekitar tu jadi sejuk. Okey, cikgu nak tanya kamu. Dalam barang-barang perubatan, apa yang barang-barang perubatan yang sejuk? Untuk, okey, sejuk. Yang kamu guna dalam first aid. Ada dalam first aid. First aid. Dia spray tu. Spray apa tau panggil nama dia? Sanitizer tu. Hand sanitizer tu alkohol tu. Alkohol juga. Apa nama dia tu? Dia selalu digunakan Ya. Tak apa, itu kamu cari. Sebab itu salah satu spray tu. Okey, lagi satu apa benda? Apa lagi? Ali pernah kena, kan? Sejuk kan Ali, kan? Dia sampai ke tulang, kan? Dia sakit hilang sekejap je lah. Sebab bila sakit ni, dia akan membebaskan satu haba tau. Dia akan menyejukkan kamu punya kawasan tu. Tindak balas kimia. Sebenarnya darah ni, dia akan berlaku satu tindak balas juga dalam badan kita. Di mana dia akan bekerja keras kat situ untuk memulihkan kamu punya organ-organ yang sakit. Faham? Yang ni kamu kena belajar berkaitan dengan biologi manusia lah. Itu lambat lagi. Okay, cikgu pun kena ulang kaji balik benda bab biologi lah. tu, lagi satu yang tu yang tampar dekat kepala tu. Apa dia panggil nama dia? Cool fever. Betul. Betul tu. Okay, good. So, baguslah kamu tahu juga benda-benda yang mempunyai tindak balas yang berkaitan dengan penurunkan haba lah. So, yang cool fever tu dia akan serap haba. Betul? Dia sejuk tau. Dia sejuk tu bukannya maksudnya dia melepaskan haba. Haba sejuk. Tapi sebenarnya dia punya fungsi adalah untuk menyerap haba daripada badan kamu. Itulah cool fever punya function. Mungkin kamu boleh tengok nanti siapa kat rumah ada cool fever, kamu mungkin akan nampaklah nama-nama bahan kimikal yang digunakan. Bahan-bahan tu lah bahan yang menyebabkan, macam mana orang cakap, dia akan serap haba yang ada dekat sekitar. Okay? Ada pertanyaan? Tiada. Okay. Alright. Okay. So, kita akan tengok aplikasi. Sana, cikgu nak tengok berapa slide lagi. Tak boleh tunjuk lah. Ni slide ke berapa dah ni? Ke 19. Okay.
Okay, sorry sebab ada tu start tadi kan. Okay, alright. So sekarang ni kita akan tengoklah aplikasi tindak balas endotermik dan eksotermik dalam kehidupan seharian. Okay, so benda ni macam mana kita nak kata, setiap proses ni kita selalulah lihat dalam kehidupan seharian kita. Kita akan gunakan dia dalam kehidupan seharian. Macam cikgu cakap tadi, hubung kait antara setiap tindak balas tadi. Kan cikgu ada terangan penggunaan bunga api, masak kek. So memang kamu tak akan lari daripada proses kimikal ni dalam kehidupan seharian kita. Macam contohnya, pek panas. Okay? Pek panas ni kita guna untuk apa? Pek panas. Oh benar. Oh pernah dengar. Baru first time dengar nak? Makanan apa tu cikgu? Bukan. Bukan. Okey, yang ni cikgu nak cakap lebih kepada perempuan. Bila perempuan datang bulan, kamu ada beli satu pack untuk kurangkan rasa sakit. Apa nama? Bukan, hang lelaki hang tak tahu. Budak perempuan mungkin tahu. Dia untuk hilangkan rasa sakit yang waktu datang bulan tu. Kamu ada satu benda tu beli, letak kat perut, dia rasa panas. Betul tak yang perempuan ni? Tak, saya tak beli. Oh, kamu tak pernah beli Minyak kat mana? Tapi saya pernah nampak lah tu beli. Dia ada kat kedai. Dia ada jual benda tu. Dia bila kamu tekan, dia bila gabungkan kan, dia ada satu, dia macam contohnya dulu kalau waktu kecil-kecil kita main. Dia ada macam pack yang meletup tu kan. Macam tu juga proses dia. Bila kamu pecit, okey. Tapi itu bukan berkaitan dengan exothermic. Yang itu lain. Yang ni bila dia picit, dia akan menyebabkan jadi panas. Okey, biasanya benda ni akan digunakan dekat kawasan negara-negara sejuk lah. Macam contohnya bila terlampau sejuk, dia orang nak macam mana? Aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan dekat negara yang sejuk. Kalau diorang macam nak hiking, diorang kan kalau ada main daki ais kan Ali kan. So benda-benda ni adalah salah satu diorang punya first aid, benda penting. Macam contohnya kalau orang tu pengsan ke apa ke, tangan beku ke, dia akan gunakan benda ni. Okay. So apabila pack dipicit, membran nipis akan terkoyak. Pepejal kalsium klorida kontang larut di dalam air lalu membebaskan haba yang memberikan kesan panas. Okay. So dalam koyak yang pack tu sebenarnya adalah dia simpan ni, kalsium klorida kontang ni. Bila dia picit, dia akan koyak dan dia akan tercampur dengan air tu dan menyebabkan haba dibebaskan. Faham? Faham. Okay. Macam contoh pula, yang ni kamu akan jumpa yang seterus ni. Okay, Sakna, cikgu tunjuk nah. Okay. Yang ni biasanya akan jumpa dekat orang-orang yang main sukan lah. Bila diorang ahli atlet ni, diorang punya coach akan ada simpan benda ni. Okay. Dia adalah, kegunaan dia adalah untuk menghangatkan tangan kaki ketika musim sejuk. Okay. Kawasan-kawasan yang tempatnya sejuk. Dan juga orang yang dekat kawasan sejuk lah, macam dia pergi hiking ke ataupun keadaan musim sejuk. Dia akan simpan benda ni untuk memanaskan, untuk melega kekejangan kaki. Otot tu semua. Okay. Alright. So ini pula endothermic. Endothermic pun ada juga pack dia. Macam benda sama juga. Konsep dia sama. Okay. Iaitu pack sejuk endothermic. Iaitu apabila pack dipicit, membran nipis akan terkoyak, pepejal amonium nitrat larut di dalam air, lalu menyerap haba yang memberi kesan sejuk. Okay, dia serap haba lah. Kegunaan membantu menurunkan suhu badan ketika demam, merawat kecederaan seperti bengkak. Kalau kamu perasan, siapa yang pernah masuk hospital ke apa, kalau kamu patah kaki, doktor dia akan letak satu benda yang sejuk kat kaki kamu yang patah tu. Ataupun part-part mana yang organ kita tercedera lah. Benda ni lah dia. Dia bagi mati saraf kan you? Dia bukan mati saraf. Dia macam mana? Betul lah. Dia mengebaskan sistem saraf kita. Bukan matikan. Kalau matikan, maksudnya rosaklah sistem saraf kamu tu. Untuk sementara je. Untuk sementara. Dia temporary. Dia just dia macam mana orang cakap? Dia kebaskan lah. Dia just kebaskan saja. Okay. Right. Macam tu juga lah fungsi macam bius. Bius sejuk tak? Yes. Pernah rasa bius? Kena bius? Macam PVC lah. Apa tak dia punya tu sejuk lah. Okay. Itu salah satu yang menurunkan haba. Sebab tu dia akan menurunkan haba. Okay. Ini adalah yang kita gunakan lah dalam kehidupan seharian. Okay.
Alright, seterusnya glow stick. Ini mustahil tak pernah nampak. Kaki-kaki mancing mungkin pernah gunalah benda-benda ni. Guna kat pelampung. Kan? Apabila kayu cahaya tu dibengkokkan, dia kalau kamu perasan lah, dia daripada bila dibengkokkan dia bercahaya kan? Ya. Okay, dia sebenarnya ada satu tiup kaca macam ni. Tiup kaca di bahagian dalam akan pecah dan menyebabkan dua bahan kimia di dalamnya akan tercampur dan mengeluarkan cahaya yang terang. Ini exothermic, iaitu haba juga. Okay. Jadi biasanya kegunaannya adalah lampu untuk aktiviti perkemahan dan menyelam. Lampu perhiasan, lampu kecemasan. Okay, sebab tu lampu kecemasan orang akan simpan. Macam contohnya bila gelap sangat, tak ada elektrik, patahkan dia akan keluarkan cahaya. Dia ada gabungan dua chemical. Okay. Alright. So, inilah rumusan. Kita dah habis satu bab. Okay. So, rumusan termokimia ialah kajian tentang perubahan haba semasa tindak balas kimia berlaku. So, dia terbahagi kepada dua, iaitu haba dibebaskan ke persekitaran, haba diserap dari persekitaran. Okay. Dalam tindak balas eksotermik bagi haba yang dilepaskan pada persekitaran, manakala yang diserap daripada persekitaran adalah tindak balas endotermik. Kamu kena jangan keliru antara dua ni. Nanti kan ada yang terbalik. Biasanya budak-budak akan terbalik lah. Kebiasaan pelajar akan terbalik. Okay. So kamu jangan sampai silap lah benda tu. Okay. Seperti proses pembakaran kertas, letupan bom. Okay. Itu respirasi, penetralan asid dengan alkali yang menyebabkan suhu meningkat dalam hasil tindak balas. Manakala kalau untuk endotermik, dia akan dalam proses fotosintesis membuat kek, pengekstrakkan besi daripada biji besi, melarutkan garam amonium dalam air yang menyebabkan suhu menurun dan dalam hasil tindak balas. Ada pertanyaan? Tiada, cikgu. Okay. Tak ada? Alright. So, betul ni? Semua tak ada pertanyaan? So, ini adalah rumusan yang kamu belajar untuk hari ini. Kita habis satu bab. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Slipper. Okay. Ada tak? Tak ada, cikgu. Ali? Pormin? So, boleh jelas? 4 orang je. Jelas cikgu. Okay. So, ini yang kita belajar hari ini. Iaitu termokimia kita dah habis. Dia tak panjang lah. Dia just berkaitan dua benda ni je lah. Untuk pemahaman kamu berkaitan dengan termokimia. Right. So nanti cikgu akan upload video ni dan akan cikgu share balik kat kamu. Supaya kamu boleh salin semua nota tu lah. Tolong salin semua nota. Dan cikgu akan bagi satu slide punya soalan. Kamu tolong jawab soalan tu untuk melihat kefahaman kamu. Okay. Macam contohnya. Uji pengetahuan anda. Tandakan tik pada jenis tindak balas kimia yang betul bagi proses di bawah. Okay. Cikgu akan bagi ni nantilah. Okay. Proses penghanatan besi, membuat biskut, pembekuan air, letupan mecun. Ini untuk uji minda kamu. Alright. So, kalau tak ada pertanyaan, cikgu rasa itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Kalau ada sebarang keraguan atau pertanyaan, kamu boleh je PM cikgu. Cikgu akan explain satu persatu. Alright. Itu saja untuk kelas hari ini. Terima kasih masuk kelas dan Assalamualaikum semua.